Okey, itu soalan studio kan. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional sedang menghadapi krisis kepercayaan oleh anak muda. So, anak muda ni macam kurang kepercayaan terhadap kerajaan. Siapa yang cakap anak muda kurang Ini kepercayaan? daripada Perikatan Nasional, PAS Pusat. Kalau kita tanya dengan PAS Pusat, dia akan kata anak muda kurang kepercayaan kepada Perikatan Nasional. Saya tak nafikan ketika pilihan raya umum yang ke-15 memang Perikatan Nasional mendapat sokongan padu orang muda. Orang muda yang baru first time voters, yang baru cecah 18 tahun, tak tahu apa-apa kan. Biasa dapat beasiswa Fama, mak bapak bagi RM10, RM5 pergi sekolah kan. Tiba-tiba lebay-lebay ni dengan geng-geng Perikatan Nasional jolok sampai RM150, RM300, RM350. Ada yang dapat RM500, ada yang dapat RM1000 satu rumah kan. Memang banyak menggelapkan mata orang muda pada ketika itu. Tetapi kalau kita tengok senario ketika pilihan raya di 6 buah negeri, sudah nampak ada keseimbangan. Sudah nampak ada keseimbangan. Anak-anak muda yang dulu percaya PAS dan Bersatu ni bersih, bila tahu tentang contohnya kes yang melibatkan ahli parlimen Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Kemaman. begitu juga masa tu belum Kemaman lagi. Begitu juga dengan apa yang berlaku di Marang. Tapi Marang punya nasib baik sebab saksi dia lari. Acara akad sumpah, wallahi saya undi PAS dapat duit. Orang muda dah banyak berfikir. Orang muda dah boleh menilai sama ada betul tak betul. Jadi saya tengok prestasi orang muda ni, kalau dulu lebih berat kepada Perikatan Nasional, sekarang saya boleh kata seimbang. Seimbang. Dan bila kita tengok apa yang berlaku di Simpang Jeram, apa yang berlaku di Pulai, nampak gayanya alhamdulillah. Sokongan sudah nampak ada sedikit perubahan dan penambahan. Cuma kalaulah geng-geng Mak Jagon, geng-geng Perikatan Nasional ini mengatakan bahawa kursi Dun Pelangai ini milik mereka kan, kerana orang muda bersama mereka, saya bersetuju. Sebab hari semalam saya dapat maklumat ketika anak-anak muda Perikatan Nasional berhimpun, memang kursi itu milik mereka. Sebab kursi banyak kosong. Kursi banyak kosong. Itu tanda-tanda awal bahawa Perikatan Nasional ataupun PAS ditolak di Dun Pelangai. Jadi janganlah buat perangai duk claim kata orang muda dengan kamu. Bukan semua orang muda boleh membiarkan diri mereka berterusan diperbodohkan oleh PAS dan Perikatan Nasional. Tak semua orang muda ni tak berfikir. Banyak dah orang muda yang pakai otak. Bukan semua jenis macam Mak Jagon. Ada masalah ekonomi, dia cadangkan suruh citak duit. Bila orang berhadapan dengan krisis akibat daripada lockdown dan sebagainya oleh bapak lockdown negara, bapak dia, abah dia, dia suruh bagi hapuskan loan untuk B40. Kepala otak dia letak kat mana kita pun tak tahu. Tapi boleh jadi menteri ni zaman Muhyiddin, maklumlah, zaman abah dia, boleh jadi menteri. Dia punya cadangan ialah supaya semua loan B40 dihapuskan. Siapa nak tangguh tu kita tak tahulah. Abah dia pun umum hapuskan apa ni, loan ataupun hutang lapuk ataupun hutang tanaman semula untuk peroka-peroka Felda pun dia umum je, hutang tu dilupuskan, tapi Felda yang kena ambil tanggungjawab, kena terbitkan suku, tapi dia tak ambil tanggungjawab pun nak bayar balik suku tu. 2 tahun selepas dia mengumumkan tu, barulah PMX
mengumumkan bahawa dia dah tanda tangan FSRA, perjanjian untuk mengambil alih tanggungjawab untuk membayar suku itu dan membuat pembayaran pertama sebanyak 990 juta ringgit. Datuk Seri Anwar juga akhirnya menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh Muhyiddin Yassin. Okey. Kita ada 3. Nak ambil dulu ke? Kita ambil dulu. Okey. Okey, kita giling-giling. Okey, silakan. Sayangi makhluk Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam perpaduan. Saya nak tanya sikit. Salam perpaduan. Dengan Datuk Rahman. Ya. Adakah peluang dekat Johor Pelangai ni So tutup. macam dekat Johor? Sebab peluang dekat Johor kita tengok Alhamdulillah kita berjaya. Macam Mak Sabu pun keluar kenyataan. Mak Sabu kata kita kena pastikan BNP menang. Kalau BNP tak menang, satu faktor menyatakan Pakatan Harapan ni gagal. Banyak orang Pakatan Harapan kena berusaha bersama Jentera BN bersama-sama untuk memberi kemenangan Johor Pelangai pada BN. Jadi perlu saya nak tanyalah, adakah peluang untuk kita menang ni Ya. tipis ataupun 50-50? Saya yakin di Johor Pelangai ini dia lebih kepada gerak kerja BN di peringkat negeri bersama dengan Pakatan Harapan di peringkat negeri. Kita pun tahu bahawa Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan rakan-rakan Kerajaan Perpaduan di negeri Pahang bekerja kuat bertukar rumus. Mereka ada pendekatan mereka yang tersendiri. Mereka terus turun daripada rumah ke rumah, berjumpa dengan pengundi setiap hari non-stop, pagi, petang, siang, malam. Jadi saya begitu Sebab yakin. saya dengar ada jentera BN dia Ya. ubah strategi nak tarik apa ni? Dia nak tarik orang orang Cina dan India untuk mengundi diorang, datang ke rumah diorang. Ya, kita ada dengar cerita lah dia orang buat kerja menabur duit ni. Tapi saya yakinlah kepada pengundi-pengundi China dengan India ni, saya tak nampak mereka ni akan mudah dikaburi mata lah. Sabar. Dia orang bagi, ambil. Undi jangan bagi. Saya yakin. Dan saya tengok orang Melayu dekat negeri Pahang ni, dia tak sama dengan orang Melayu negeri lain. Dulu tahun 2018 pun Pahang lah yang paling okey berbanding dengan negeri-negeri lain yang terpengaruh dengan fitnah-fitnah terhadap Datuk Seri Najib ni. Tapi di Pahang ni nampak gayanya Alhamdulillah. Orang Pahang ni kurang sikit. Cuma pilihan raya 2022 nampaknya sudah ada kesan lah. Gelombang fitnah Perikatan Nasional tu sudah menusuk ke dalam jiwa orang-orang Melayu di sebelah Pantai Timur, dan Pahang tidak terkecuali, ada tempiasnya. Tapi still kita boleh bentuk kerajaan negeri lah, Alhamdulillah. Okey,